Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, di bawah tajuk elektrik key 3.2 iaitu rintangan. Okey. So di bawah tajuk rintangan. Okay, so apa yang kita nak tengok pada hari ini adalah yang pertama, kita nak belajar tentang maksud kerintangan ataupun kita nak tahu apa itu kerintangan dawai. Okay, kemudian yang kedua, kita nak belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Okay, so cikgu akan terangkan secara teori. Okay, kerana topik yang ini kita kena buat eksperimen. Okay, baik. Yang ketiga, cikgu nak ajar kamu tentang aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Dan yang keempat, nanti cikgu akan sharekan kaedah menyelesaikan masalah melibatkan rumus rintangan dawai. Okey, baik. So, yang pertama kita lihat maksud kerintangan dawai. Okey. So, kerintangan dawai simbolnya rho. Okey, so apa dia kerintangan dawai? Okey, kerintangan dawai ialah satu ukuran ataupun satu nilai bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okey, so bagi setiap dawai dia ada nilai kerintangan dia yang tersendiri. Okey, unit bagi kerintangan ialah ohmmeter. Nilai kerintangan ini bergantung kepada sifat semula jadi bahan dan suhu bahan tersebut. Ini yang cikgu kata tadi, bagi dawai-dawai yang berbeza, maka dia punya nilai kerintangan juga berbeza. Okey, baik. Seterusnya kita nak lihat faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Okey, so ada 3 faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Yang pertama, panjang dawai. Okey, simbolnya L. Okey, yang kedua, luas keratan rentas dawai A. Okey, so ini kadang-kadang dalam soalan dia juga disebut sebagai diameter dawai. Tapi kamu kena fahamlah, bila soalan beri keyword dia diameter dawai, dia merujuk kepada luas keratan rentas dawai tersebutlah. Okey, dan faktor yang ketiga yang mempengaruhi rintangan dawai adalah kerintangan dawai. Okey, simbolnya rho. Okey, baik. Now, kita lihat sepintas lalu eksperimen-eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai tersebut. Okey, eksperimen 3.2 yang pertama. Okey, rintangan dawai. Okey, inference dia, rintangan dawai bergantung kepada panjang dawai. So kita tengok ayat inference ni. Okey, so dua pemboleh ubah dia. Panjang dawai itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi MV. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, RV dia adalah rintangan satu dawai. Okey, hipotesisnya semakin panjang dawai, semakin besar rintangan dawai. Okey, kemudian tujuan. Okey, kita lihat susunan radasnya. Okey, so ini adalah susunan radas untuk mengkaji faktor panjang dawai terhadap rintangan dawai. Okey, cikgu teruskan kepada dia punya keputusan eksperimen. Okey. Okey, keputusan eksperimen cikgu akan berikan sekejap lagi ya. Okey, now kita tengok untuk eksperimen yang kedua. Okey, mengkaji hubungan antara luas keratan rentas dengan rintangan dawai. Okey, so kita tengok inference dia. Rintangan suatu dawai bergantung kepada luas keratan rentas dawai. So ini faktor yang kedua untuk mengkaji rintangan dawai, iaitu faktor luas keratan rentas. Okey, dengan rintangan. Okey, dia punya susunan radas. Okey, kita ada diberi dalam rajah 3.16 ni, dawai yang digunakan adalah dawai konstanten. Okey, dawai konstanten. Okey, so ini kalau kita lihat kat sini, untuk mengkaji faktor luas keratan rentas, okey, diberi nilai diameter yang berbeza untuk menggambarkan dia punya luas keratan
rentas. Okey, so daripada maklumat diameter ni nanti kita guna rumus luas keratan rentas untuk menentukan berapakah nilainya. Okey. Okey, baik. Now kita tengok hasil daripada eksperimen 3.2 tadi untuk mengkaji panjang dawai dengan rintangan. So kita dapati berdasarkan graf 3.17 rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Okey. Dengan kata lain, semakin bertambah panjang dawai, rintangan semakin bertambah. Okey. Okey. Yang kedua tadi. Okey, so ini adalah keputusan eksperimen untuk hubungan antara luas keratan rentas dengan rintangan. Okey, so kalau kita lihat graf R melawan A pada rajah 3.18, graf ini menunjukkan hubungan berkadar songsang. Apabila luas permukaan bertambah, rintangan berkurang. Okey, apabila luas permukaan bertambah, rintangan berkurang. So kita boleh tulis R berkadar songsang dengan luas permukaan. Rintangan berkadar songsang dengan luas permukaan. Okey. Untuk faktor kerintangan dawai, so ini dia punya susunan radas, sama macam eksperimen 3.3 tadi. Cumanya kita tukarkan beberapa dawai. Okey, macam cikgu terangkan tadi, untuk kerintangan dawai yang berbeza mempunyai kerintangan yang berbeza. Okey, so eksperimen 3.4 mengkaji hubungan antara kerintangan dawai dengan rintangan. Okey. Baik. So kita lihat keputusan eksperimen Okey. Keputusan eksperimennya. Okey, semakin bertambah rintangan dawai, semakin bertambah kerintangan dawai, semakin bertambah rintangan. Okey. So, berdasarkan ketiga-tiga eksperimen ni kita dapat satu rumus untuk menghubungkaitkan faktor-faktornya. Okey, apa dia rumusnya? Rintangan sama dengan rho darab dengan panjang dawai dibahagikan dengan luas permukaan. Okey. Okey. So seterusnya kita lihat aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan seharian. Okey, aplikasi kerintangan dalam kehidupan seharian. Okey, so aplikasinya paling dekat dengan kita. Okey, periuk nasi elektrik. Okey, periuk nasi elektrik. So pada periuk nasi elektrik tu kita ada aplikasi yang pertama, iaitu elemen pemanas. Okey, so elemen pemanas ini yang ada pada periuk nasi tu, kita ada piring pemanas. Okey, piring pemanas, ataupun mudah kamu faham, tapak untuk proses pemanasan nasi tu. Okey, so apa sifat dia? Mempunyai kerintangan dan takat lebu yang tinggi serta tahan lama. Okey, kemudian kita lihat yang kedua, aplikasi dia. Kita ada wayar penyambung. Yang terdiri daripada dawai-dawai logam yang halus. Okey, dawai-dawai logam yang halus. So biasanya wayar penyambung ini dibuat daripada ataupun dibuat menggunakan dawai kuprum, kerana dawai kuprum mempunyai kerintangan yang rendah. Okey, bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas apabila arus mengalir melaluinya. So wayar penyambung ini biasanya kita guna dawai yang mempunyai kerintangan rendah, supaya penggunaan wayar penyambung ini dalam tempoh yang panjang, dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama lah. Okey. Okey.
seterusnya kita lihat. Okey. Okey, pelbagai jenis bahan untuk dibandingkan, okey, iaitu antara bahan bukan konduktor, bahan semikonduktor, bahan konduktor dan superkonduktor. Okey. So apa dia bahan konduktor? Bahan konduktor kita dah faham. Bahan yang tidak boleh mengkonduksi elektrik ataupun bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik, dan biasanya dia merupakan penebat haba yang baiklah. Okey, penebat elektrik yang baik. Okey. Biasanya bahan bukan konduktor mempunyai nilai kerintangan yang paling tinggi, contohnya plastik dan kayu. Okey, kerintangan dia paling tinggi sebab dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. So, contoh bahan dia adalah penutup plastik kotak fuse. Okey, penutup plastik kotak fuse. Okey, seterusnya kita lihat bahan semikonduktor. Ada perkataan semi kat sana. Okey. Dia ciri-cirinya adalah di tengah-tengah di antara konduktor dan penebat. Okey. So, bahan semikonduktor boleh mengkonduksi elektrik lebih baik daripada penebat, tetapi tidak sebaik konduktor. Okey. Dia punya nilai kerintangan pun tengah-tengah antara bahan konduktor dan bahan bukan konduktor. Contohnya apa? Contohnya silikon dan germanium. Okey. So kita lihat kat sana, chip silikon. Okey. So ini adalah bahan semikonduktor. Okey, bahan konduktor kita dah tahu dah, dia adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik ataupun mengkonduksi elektrik, mempunyai nilai rintangan yang rendah, contohnya besi dan karbon. Okey. So ini adalah lingkaran nikrom sebagai elemen pemanas dekat mana? Dalam kita punya water heater. Okey, pemanas air tu. Okey, dan yang keempat bahan superkonduktor. Okey, so apa dia bahan superkonduktor? Ada perkataan super kat depan tu. Okey, so bahan superkonduktor dia mempunyai ciri-ciri yang ciri-ciri tambahan berbanding dengan bahan-bahan yang lain. Okey. So apa dia punya ciri? Okey, bahan superkonduktor ini boleh mengkonduksi elektrik. Dia boleh mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami sebarang rintangan. Okey. So mempunyai nilai kerintangan 0 ohmmeter pada suhu genting. Nampak? Okey, contohnya apa? Contohnya adalah cesium. Okey, berada pada atau di bawah suhu 1.5 Kelvin. Suhu dia sangat tinggi, 1.5 Kelvin ya. Okey, tapi dia masih lagi boleh berfungsi dengan baik, boleh mengkonduksi elektrik dengan baik pada suhu 1.5 Kelvin. Okey. Okey, so apa pentingnya bahan superkonduktor ni? Okey, so kita guna bahan superkonduktor ni untuk mengelakkan kehilangan tenaga. Okey, untuk mengelakkan kehilangan tenaga apabila arus melaluinya. Okey. Okey. So cikgu sebutkan tadi suhu genting. So suhu genting tu suhu di mana nilai kerintangan superkonduktor menjadi sifar. Itu adalah suhu genting. Okey. Okey. So tadi sedikit berkaitan dengan aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan seharian. Kita ada tadi pada periuk nasi. Okey, pada periuk nasi, elemen pemanas tu kerintangan dia tinggi, dia cepat panas. Okey, untuk masak nasi tu. Kemudian dawai penyambung tu kerintangan rendah supaya dia boleh digunakan dalam tempoh yang lebih panjang. Okey, so untuk bahagian hari ini yang terakhir, kita nak tengok contoh penyelesaian masalah melibatkan rumus rintangan dawai. Okey, so apa dia tadi rumus rintangan dawai? R sama dengan rho kerintangan darab dengan panjang dawai bahagi dengan luas keratan rentas dawai. Okey, kita lihat contoh yang satu. Okey, lihat contoh satu dalam buku teks kamu. Okey, muka surat 113. Okey. So, kerintangan dawai konstantan dengan panjang 50 cm dan diameter 0.6 mm
ialah 49 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Okey. Highlightkan kita punya maklumat daripada soalan. Yang pertama kita ada panjang L sama dengan 50 cm. Kemudian kita ada diameter. Okey. So maklumat diameter ini menyumbang kepada luas keratan rentas A. Okey. Soalan yang kita nak selesaikan adalah berapakah rintangan R besar. Okey. Baik, so kita dah keluarkan maklumat daripada soalan. Okey. So apa yang kita kena buat? Yang pertama kita cari dulu dia punya luas keratan rentas. Okey, maklumat yang diberi dalam soalan tadi kita ada diameter. Diameter sama dengan 0.6 mm. Okey, kemudian daripada diameter kita cari jejari. Okey. Jejari sama dengan diameter bahagi 2. So kita dapat rumus ni lah. Okey, so now luas keratan rentas. Okey, luas keratan rentas yang kita nak cari yang ni adalah dia punya kerintangan dawai. So guna nilai jejari tadi untuk kita tentukan luas keratan rentas. Okey, kemudian kita dah ada semua nilai. Okay, masukkan dalam rumus. Rintangan sama dengan rho panjang dawai bahagi dengan luas permukaan. Okey. Okey. 49 kali 10 kuasa negatif 8 darab dengan panjang. Panjang tukar dalam meter Panjang dia 50 cm, kita tukar dalam meter, so kita dapat 0.5 meter. Okey, kemudian bahagikan dengan luas permukaan tadi. Okey, pi darab dengan 3 kali 10 kuasa negatif 4 kuasa 2. Okey, so kita dapat jawapan akhir 0.867 ohm. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, Azwan ialah seorang kontraktor di Taman Kota Puteri. Dia mendapati bahawa segulung wayar kupron tulen dengan panjang 500 meter. Okey, maklumat yang pertama kita ada panjang 500 meter. Okey, kemudian jejari 0.5 mm. Okey, jejari 0.5 mm. So, maklumat ni nanti kita akan gunakan untuk mencari luas keratan rentas A sama dengan pi R kuasa 2. Okey, mempunyai rintangan 10.8 ohm. Okey, so kita ada maklumat yang ketiga iaitu rintangan 10.8 ohm. Okey, berapakah nilai kerintangan wayar kupron tersebut? Okey, yang kita nak cari adalah nilai kerintangan. So, berapa nilai kerintangan? Okey, so kita dah keluarkan maklumat. Kemudian just masukkan sahaja dalam rumus dan kita dapat jawapan akhir 1.696 kali 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Okey. Alright, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Okey, ada sedikit latihan praktis formatif 3.2. Okey, buat hanya soalan nombor 2. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.